Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam, pada jawatan kuasa surau muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan pada pagi ini, hari cuti, ya, hari kita bersama keluarga, ya. Ngantuk ya. Tengok aku semacam ya. Aku mengantuk ni, ya, kita mulai. Tuan-tuan, mudah-mudahan pengorbanan ataupun mujahadah tuan-tuan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita bahawa apa yang kita tanam ini ataupun modal saham, ya, yang kita lakukan di dunia ini, Allah Ta'ala akan balas. Man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang beri hutang kepada Allah Ta'ala, ya, dengan hutang yang baik, nanti Allah Ta'ala akan balas hutang ganda. Tuan-tuan, penuh bulan Ramadan yang barakah ini, di antara kelebihan bulan Ramadan, Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana kita tahu, bulan Ramadan ataupun ibadah puasa ni dari dulu lagi, ya, dah ditetapkan bukan sahaja kepada kita, tetapi umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah difardukan, diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu daripada kamu. Cuma ada beberapa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata umat dahulu tak buat, tak lakukan, tapi aku dan umat aku buat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut waj'ali al-ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untuk aku ini bumi sebagai tempat sujud, tempat beribadat, perkumpulan manusia. Dulu tidak disyariatkan beramai-ramai macam ini, ya, umat-umat dahulu. Mereka mungkin solat juga, puasa juga, tetapi dalam keadaan hal kita bersama ni, ya, berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke surau beribadah ni, tidak pada umat-umat dahulu. Kita umat Muhammad punya keistimewaan, punya kelebihan. Sebab itu dengan berkumpulnya kita di sini, tuan-tuan, merupakan satu amalan umat Muhammad, special punya amalan. Solat berjamaah, di samping kita beribadah, melaksanakan ibadat puasa, kita perbanyakkan lagi, tambahkan tadi. Bila saya baru terpandang tu banner tu kan, saya ingat tahu kosong apa, ingat aku nak mohon, rupanya sembahyang berjamaah. Tertarik saya dengan banner yang buat tu, tahniah kepada ahli jawatan kuasa. Rupanya solat berjamaah, temu duga bila tiap-tiap hari kata. Temu duga tiap-tiap hari, pahala dia 27. Tak gila, akil balik, digalakkan hadir. Rupanya solat berjamaah. Bagus sekali. Dalam usaha kita menarik kawan-kawan kita untuk datang
mengimarahkan masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah taala ini. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah tu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran, Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia, yang memberi keterangan pada petunjuk. Apa makna wa bayyinatin minal huda? Quran itu petunjuk. Kita nak bagi faham mudah. Saya kemari daripada Sepang kemari, saya ikut signboard tu. Petunjuk anak panah. Nak pergi Kota Warisan mesti ikut jalan ni. Itulah petunjuk dia. InsyaAllah sampai sini. Tetapi wa bayyinatin minal huda, keterangan-keterangan kepada petunjuk itu macam mana? Dia akan pergi. Daripada Sepang ke Kota Warisan ini ada bonggol, ada double line, betul? Ada lopak, ada jalan tak siap, macam-macam lagi ya. Tanda-tanda keterangan-keterangan dalam perjalanan nak menuju kemari. Begitu. Dalam Quran ini, Quran itu memang petunjuk. Ikut Quran insya-Allah. Cuma dalam Quran itu kamu kena tahu halal haram dia, iktibar dia, pengajaran dia, perintah Allah Ta'ala dia, semua terkandung dalam isi Quran. Allah Ta'ala berfirman lagi berkaitan dengan Quran ini dalam surah Ibrahim. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ayat ini sama lebih kurang macam surah Al-Baqarah awalnya. Alif lam mim, di sini alif lam ra. Kitabun anzalnahu, kitab itu yakni Quran yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad. Untuk apa? Litukhrijan nas, tugas Quran itu. Sebab itu tuntutan kita pada Quran ni di antaranya kena belajar. Tak tahu baca Quran, kita kena belajar baca Quran. Dah tahu baca Quran, kena baca Quran. Betul. Dah tahu baca, kena baca, kemudian kena amalkan. Isikan dengan Quran, dan kemudian kita kena ajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Dan dalam tuntutan yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Ibrahim ini, itu peranan Quran itu sendiri, supaya Muhammad dengan Quran tadi mengeluarkan manusia daripada apa? Daripada minadh dhulumat, daripada kegelapan. Dengan makna kejahilan, kebodohan, kebobrokan tingkah laku, kebejatan akhlak dan sebagainya. Quran inilah yang dapat menyelamatkan mereka daripada perkara-perkara yang tak elok atau yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala sambung, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Dan celakalah orang-orang yang tempatnya itu, hujung ayat akhirnya nanti adalah apa? Di akhirat nanti adalah azab yang pedih, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut tentang celaka, wail. Wail ni banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab itu kita dalam bulan puasa ni tak mau ibadat kita ni sia-sia. Ada untung ruginya. Kita beribadah, kalau kita membaca Al-Quran, yang untungnya macam mana? Untungnya dapat pahala. Kita digalakkan baca Quran. Yang ruginya mana? Yang ruginya tak faham Quran. Itu dia. Baca dah pandai dah, baca pacik, baca tajwid bagus, lagu sedap,
tapi ruginya tak faham Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan wail ni banyak. Wail, celaka. Kalau kita guna perkataan celaka ni, orang lain marah orang. Tetapi Allah Ta'ala ajar, perkataan ni memang sesuai untuk manusia-manusia yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang biasa kita baca dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, betul? Maka celaka ataupun neraka waillah bagi orang-orang yang solat, orang-orang yang sembahyang, mereka lalai dalam melaksanakan solat tersebut. Jadi jumhur mufassirin menyebutkan tinggal sembahyang, celaka. Dan lagi Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Juz Amma, dalam surah Al-Humazah, Allah Ta'ala sebut celaka juga. Wailul apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang pengumpat lagi pencela. Allazi jama'a, orang yang menghimpun malau wa addadahu. Mereka yang kerjanya himpunkan harta. Ini celaka juga orang macam ini. Tinggal sembahyang, wail juga celaka. Orang kerja mengumpat pun celaka. Orang yang membanyakkan harta, siang malam pagi petang memperbanyak apa? Longgok harta. Alladzi jama'a malan wa addada. Seterusnya apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia rasa hartanya ni kekal. Dia boleh bawa besok persembahkan depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan harta ini, banyak lagi harta kita cari, banyak persoalan dia. Bukan sebenarnya makin kita rasa seronok. Baik, itu dalam ayat surah Ibrahim ini Allah Ta'ala sebut lagi orang yang celaka, iaitu siapa? Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah, iaitu orang-orang yang cintakan dunia lebih atas akhirat. Maknanya dunia ni sangat-sangat dilebihkan hingga dia mengabaikan kerja agama ni, beribadah ataupun akhirat ni, tuan. Alal akhirah maknanya apa? Di atas akhirat, dunia dilebihkan. Sedangkan selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kata seimbang, betul? Wahai Tuhan kami, kurniakan kami hidup di dunia ini baik, dan juga di akhirat baik. Tapi orang yang juga celaka ni, orang yang melebihkan dunia. Sebab itu dalam bulan puasa ni adalah satu masa, waktu yang cukup cantik sekali kita untuk apa? Memperbanyakkan amalan-amalan kita, lebihkan akhirat tadi. Mana boleh tuan-tuan dunia ni lebih? Sebab dunia ni sementara. Tak masuk akal lah benda yang kurang elok kita rebut, benda yang lebih baik kita tinggalkan ataupun kita abaikan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan dianya lebih kekal. Itu satu, iaitu orang yang melebihkan dunia, ataupun orang yang menjadikan dunia ini ataupun hawa nafsunya ini mengalahkan ilmu pengetahuan dia tentang halal haram, baik buruk. Tetapi oleh kerana dunianya boleh mempengaruhi dia, ataupun dia kalah dengan dunia ini. Ini juga dikatakan orang yang alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Baik, sebagaimana Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, satu contoh manusia yang Allah Ta'ala telah berikan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi, hebat, ilmunya banyak, imannya kuat, tetapi tergadai segalanya. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dunia. Dunia ni masalah kadang-kadang bagi kita, kalau kita tidak uruskan dia dengan baik. Dan dunia, perhiasan dunia yang paling mahal harganya adalah apa?
Weh tok, perempuan. Dunia adalah perhiasan, Nabi kata. Dan perhiasan yang paling berharga itu adalah apa? Perempuan soleh, mar'atus salihah, iaitu perempuan wanita-wanita solehah, paling berharga. Tetapi kalau tak dapat diuruskan dengan baik, maka dunia ini ataupun perempuan tadi boleh juga membawa kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Apabila Allah Ta'ala rakamkan satu kisah, Allah Ta'ala sebut watlu alaihim naba'al ladzi atainahu biayatina fansalakha minha fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa mathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad. Allah Ta'ala sebut, ceritakan kepada manusia, wahai Muhammad, tentang satu orang manusia, naba'al ladzi atainahu biayatina, yang kami berikan dia ni ilmu pengetahuan, ayatina, ayat-ayat kami, segalanya dia tahu, tuan-tuan. Macamlah kita baca Quran dah tahu, terjemah Quran, tafsir Quran, hukum hakam ayat Quran, semua tahu. Sama juga. Ini peringatan kepada kita. Apabila orang ini, walaupun Allah Ta'ala telah berikan dia ilmu pengetahuan yang cukup tinggi, yang hebat, tetapi dia tetap juga cenderung kepada dunia. Maknanya apa? Dia jadikan akhirat ini, benda agama ni mainan ataupun hanya yang menguntungkan dia sahaja, tuan-tuan. Ya, saya juga pernah cerita dulu bagaimana Allah Ta'ala sebut ayat ini berkenaan dengan siapa? Seorang Yahudi, seorang Israel yang namanya siapa? Bal'am bin Ba'urah. Tu kisah kena ambil iktibar. Bal'am bin Ba'urah ini orang alim, pak kiai, hebat orangnya. Allah Ta'ala kurniakan dia karamah, kemuliaan. Pandang laut boleh nampak ikan. Seronok ni bawa orang macam ni, bawa mancing. Lagi-lagi hujung cuti minggu ni kan, bawa mancing, bawa Bal'am bin Ba'urah. Dia nampak tak payah pergi jauh-jauh. Nak pergi mana? Nak pergi sepadan, tak payah. Kau bawa Bal'am bin Ba'urah, dia nampak ni ikan banyak. Dia boleh tembus pemandangan dia ke langit. Bal'am bin Ba'urah ni hebat. Dia boleh nampak orang berpulau batu datang, dia tak nampak. Dia panjat bukit, dia tengok, oh ada orang datang. Ni kehebatan karamah wali lah. Dia sama macam Barsisha dia. Hebat dia, tuan-tuan. Kalau ada orang macam ni, saya kata apa? Memang senang kita, tak payah beli teropong berjuta-juta kan. Tengok anak bulan, panggil Bal'am. Tengok, oh dah nampak dah. Sebab tu kalau kita puasa 1-2 hari tu nampak bila nampak anak bulan dah besar kan. Ya, kita memang jarang nampak lah. Tapi itu merupakan satu kewajipan nak tengok tu. Tapi kalau saya kata, kalau ada orang macam hebat Bal'am ni, tak perlu tu semua. Tak ada orang zaman sekarang ni macam Bal'am bin Ba'urah ni. Punya hebat dia, ilmu pengetahuan dia, karamah dia. Tetapi dia ni malangnya di antara malang Bal'am ini, duduk persekitaran masyarakat dia orang-orang yang kufur pada Allah Ta'ala, orang yang tak satu kepala dengan dia. Ni padah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan mesti punya kawan, orang yang sama-sama macam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan orang yang berpegang kuat dengan agama, pastikan kawan-kawan adalah kawan-kawan yang boleh menasihati tuan-tuan. Bila buat tak elok, kawan tegur. Itu baru kawan yang baik. Tetapi tidak kepada Bal'am bin Ba'urah. Sendiri, amalkan agama sendiri. Orang lain tak mahu. Tapi bila ada apa-apa kepentingan, nakkan sesuatu, baru dipanggil Tok Peti ni. Tok Peti ni lah. Tok Peti bagi fatwa, baru keluarkan. Kalau tidak, dia peleceh ni Bal'am ni, tak guna bagi dia. Tapi bila ada kepentingan, orang-orang Israel baru cari dia. Sebab itu apabila Nabi Musa alaihissalam dengan tenteranya datang daripada lepas daripada mana Fir'aun, ya, datang membelah Laut Merah,
nak menuju ke Palestin, diintake oleh orang-orang Bal'am. Ini saya kata digunakan sungguh Bal'am ni. Padahal mereka kufur, tak ikut pun Bal'am. Tapi bila ada kepentingan, nampak. Wahai Bal'am, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hapuskan Musa. Jangan sampai Musa sampai ke tanah kita. Bahaya kalau dia datang. Musa dengan tenteranya seramai lebih kurang 70,000 orang datang. Bal'am pun panjat bukit, dia tengok memang betul, nampak pun jauh. Nampak hebat nampak sepangnya orang. Tu Bal'am. Musa dah ramai, tentera-tentera orang-orang Musa ni. Maka kaum-kaum orang-orang Bal'am ni takut kalau Musa datang habis. Apa mereka gunakan sungguh-sungguh Bal'am ni. Bal'am minta doa, maka Bal'am pun mana boleh kan? Sebab apa? Sebab Musa tu satu agama, sama-sama sembah Allah Ta'ala. Bal'am dengan Nabi Musa Islam, semua berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin Bal'am tu orang yang tahu, tinggi ilmunya, kuat imannya, nak doakan tak elok pada Nabi Musa? Mana boleh? Jadi murtad kita betul. Kita berdoa tak elok pada Nabi ni, habis iman kita. Maka ditawarkan, ini kata dunia ni. Maka mereka pun menawarkan kepada Nabi, kepada Bal'am, wahai Bal'am, kau nak wedok macam mana? Kau nak perempuan macam mana? Pilih daripada orang-orang Israel ni. Cari berapa ramai yang kau nak, kau ambil lah. Seronok tuan-tuan. Nombor satu, bukan harta. Tawaran paling utama adalah perempuan. Baru saya sebut tadi, dunia kalau tak diurus, yang nombor satu ni, perhiasan nombor satu, hancur tuan-tuan. Dan itulah tawaran pertama yang diberi kepada orang hebat macam Bal'am ini. Orang alim macam ni mana nak kan? Orang-orang Pak Iman dia tak nak. Perempuan cantik tuan-tuan, tak menggeletok. Pilih pula tu. Mana satu pilih aja. Bukan bayar, tak bayar, free. Tak apa, tak cukup juga. Harta banyak mana wahai Bal'am? Ambil. Kami akan beri pada kamu wahai Bal'am. Emas nak tar depan rumah pun aku boleh bagi. Tapi tinggallah kamu. Nampak tawaran begitu hebat. Balik rumah kita ni kalau diberi tawaran macam itu tuan-tuan, Masya Allah, tak senang tidur balik. Letak tangan atas dahi ni, garu-garu hidung, wedok, perempuan cantik. Lepas tu tarik telinga pula, pegang janggut ni, harta, tar depan rumah. Bukan sikit tu, banyak tu. Tuan-tuan, lama-lama hati mula berlawan tuan-tuan. Perasaan iman tadi mula berlawan dengan kekufuran, dengan nafsu tadi tuan-tuan. Lawan, akhirnya tewas juga orang alim ni. Bahaya, nampak? Itu alim tu punya karamah, Pak Kiai hebat. Muka macam aku, macam korang ni. Boleh jamin kan? Duduk sorang-sorang gitu dalam keadaan orang-orangnya semua kumpul. Maksudnya kalau berjalan ni, semua tak ikut agama lah. Pakai peseluar pendek semua perempuan. Awak seorang pakai jubah. Tuan-tuan bayangkan macam mana? Tuan-tuan pakai jubah, pakai serban, keliling tu perempuan, semua orang perempuan pakai seluar pendek. Janggal sungguh ini. Janggal. Tak kena rasanya. Apa ni? Begitu Bal'am tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan, tumpas dia. Dia setuju. Nampak? Dia setuju. Maka dia pun menerima tawaran tadi. Nampak? Seronoklah orang-orang ni. Maka dia pun mendoakan siapa? Mendoakan Nabi Musa alaihissalam tadi. Akhirnya Musa sesat. Nabi Musa sesat. Tak jumpa-jumpa jalan pergi tempat tu. Palestin. Di lembah Teh itu 40 tahun. Pergi Kota Warisan ni nak pergi Sepang tak jumpa-jumpa. Balik-balik jalan itu je. Apa kena ni?
Apa masalah ni? Nampak? Sekarang semenanjung Sinai, betul? Di situ je, pusing-pusing. Musa mengadu pada Allah, ya Allah, apa hal ni? Kenapa jadi macam ini, ya Allah? Allah Ta'ala kata ini disebabkan doa daripada Bal'am bin Ba'urah. Nampak tak tuan? Hebat. Hebat tak tuan? Manusia boleh hebat walaupun bukan Nabi. Sebab itu kita yakin kita juga boleh duduk makam darjat tinggi, tuan-tuan. Doa kita boleh makbul kalau kita penuhi syarat-syarat dia. Nabi pun boleh kena doa orang biasa. Nampak? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Ta'ala adalah siapa? Ustaz ya? Tak. Tok peti ya? Tak. Tapi orang yang paling bertakwa. Sebab itu tawaran ini semua orang boleh dapat. Tuan-tuan kata, aku ni ta'alim, aku bukan ustaz. Tak ada. Tak ada satu ayat pun jaminan begitu. Tak ada. Jaminannya ialah siapa di antara kamu ni orang yang paling bertakwa, makam kamu boleh tinggi, darjat kamu akan tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat orang yang beriman, ada ilmu, maksudnya tahu. Tuan-tuan tahu. Walaupun tak tinggi mana, yang tahu tu diamalkan. Maka Allah Ta'ala angkat darjat tadi tu. Macam Bal'am. Kalau tidak, takkan sampai doa dia mustajab. Padahal doa tak elok tu pada Nabi. Doa tak elok. Kalau doa elok tu alhamdulillah, okay, ya? Ini doa tak elok, Allah Ta'ala boleh mustajabkan. Bayangkan, Nabi pula tu yang kena. Maka Nabi Musa pun berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau doa dia boleh kau makbulkan, maka aku juga nak kau makbulkan doa aku terhadap dia. Marah Nabi Musa sebab kerja dia kerja dakwah, kerja agama, kerja baik. Kerja dakwah, kerja agama ni adalah antara kerja yang paling baik di sisi Allah SWT. Bila Nabi Rasulullah SAW pernah sebut, ala ukhbirukum bi khairin nas wa syarrin nas. Nakkah kamu aku tunjukkan antara manusia yang paling baik dan manusia yang paling jahat sekali. Nabi bagi tahu. Ketika bila ni? Ketika nak perang Tabuk, Nabi bersandar di pohon korma. Nabi panggil para sahabat, dia bagi tahu, kita kalau nak perang, mana air kamu? Senapang letak mana? Dah sedia belum? Bekal, biskut cukup tak? Nabi dia punya pesan tu, nampak, dia tanamkan juga kekuatan rohani dalam dada dia untuk berjuang. Maka Nabi kata, orang yang paling baik itu rajulun amila fi sabilillah ala zahri farasihi au ala zahri ba'irihi au ala qadamai hatta ya'tiyahu Allahul maut. Orang yang sentiasa kerjanya pada jalan Allah Ta'ala, sama ada dia menunggang unta dia, menunggang kuda dia, maksudnya berkenderaan ke sana kemari, ataupun hanya dengan menggunakan dua kaki dia, tenaga dia semata-mata. Kerja agama ni banyak, betul. Lepas tu orang Nabi cakap begitu. Banyak cabang dia. Berjihad, ya, derma masuk duit, tabung, surau. Lebih-lebih lagi bulan puasa ni, tuan-tuan, memberi makan orang yang berbuka. Masya Allah, pahalanya cukup besar. Jangan yang more tu yang nombor 2 sebenarnya. Orang more berlambak-lambak makan, tak habis. Tempat saya pun begitu, berlambak-lambak kalau more tu. Tapi buka tak ada. Terbalik. Saya kata orang Melayu ni suka terbalik. Begitu keadaan dia. Terbalik dulu dah, terbalik dah. Bulan Syaban punggahan bukan main. Duit beribu-ribu habis buat kenduri. Bulan puasa tak nak kedekap. Apa ni? Tak ikut sunnah. Cara tak kena. Kalau dulu kau kenduri 2,000 habis, bulan puasa kena 4,000 bulan. Sebab saya dah sebut dah, bila Nabi ni, dia tinggalkan korma-korma ataupun benda yang nak dermakan ni pada bulan Syaban, dia bagi juga. Tetapi dia pastikan dia akan gunakan lebih banyak pada bulan Ramadan. Sebab itu saya pergi di mana-mana kan, kalau berbuka ni tuan-tuan, berlambak. Yang terbaru saya pergi di mana? Bandar Mahkota, Banting.
Oh, dia punya, ya Allah, tak terhabis makan kambing, sop kambing. Orang bagi semangkuk. Nampak manusia berubah. Ni yang kita nak. Bukan dulu banyak, bulan ni tak ada. Itu dia kata terbalik. Ataupun more banyak. More orang dah wara. Tak? Orang dah buka, orang dah sebat nasi biryani tadi. Sembayang pun lentok dah. Kenapa? Ni baca tahfiz ni, budak tahfiz ni. Belah panjang betul kata dia. Sebab makan dah kenyang. More kadang-kadang tak usik. Betul tak? Dah kenyang sangat. Nanti pukul 11, pukul 12 balik baru bantai lagi nasi. Aku lah tu. Aku kalau more ni alah sikit-sikit je. Malam tadi ni 9. Ya, saya kuliah tarawih. Itulah. Tapi alhamdulillah berubah dah. Berbuka. Ni kita pastikan walaupun sikit tuan-tuan tak banyak. Hari ni aku beli laksa 1, 2 cukuplah. Aku nak bagi jiran aku. Bagi. Besok apa? Besok beli roti Johan tu. Roti John. Roti Johan tu. Anak saya ada ikut ni. Dia panggil roti Johan. Apa roti Johan? Rupiah roti John. Pergi apa? Roti John. Hari ni aku nak bagi jiran aku 1 roti John. Bagi. Buka, pastikan setiap hari buka bagi. Nampak tak? Walaupun sikit. Janganlah korma je. Siapa nak bantai korma je? Korma sunnah, memanglah sunnah. Tak habis besok sampai hujung Ramadan, tak habis. Saya berkotak rumah tu banyak. Baru 1 pun tak habis. Anak-anak ni dia dah biasa makan nasi Kalau aku buka, dia makan korma tu, kita pastikan dia makan. Pagi tadi anak saya sahur apa? Maggi. Saya boleh ikut makan Maggi. Nak raikan anak-anak ni biar dia bersahur walaupun sikit. Malam tadi dah order nak makan Maggi je dah. Masukkan Maggi. Padahal Maggi bukan kenyang mana lah kan. Tapi nak, yang penting makan korma tu. 1 Maggi tu dengan korma sebiji, khasiat dia lebih tinggi korma tu. Nampak, kena makan juga tuan-tuan. Ini perubahan yang kita nak dalam masyarakat. Kena ambil macam itu. Pastikan kita bulan puasa ni bagi sedikit jiran kita ni. Ni kari ni sikit. Sikit-sikit. Setiap hari kita dapat ganjaran, Masya Allah. Lebih-lebih lagi amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 terakhir bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata siapa? Wa inna min syarrin nas, dan orang yang paling buruk tu Nabi kata apa? Yaitu rajulan fajiran, orang lelaki yang buruk, yang fasik, yang jahat, yaqra'ul kitab Allah, baca Quran. Nampak? Wala yar'awi, tetapi tidak meraihkan sesuatu ila syai'in minhu, satu perkara pun daripada apa yang dia baca. Ini jahat punya orang. Maknanya apa? Baca Quran, tahu cantik tajwid dia, lagu okey, sedap baca, tetapi tak meraihkan. Maknanya apa? Tak faham langsung makna, tak amalkan tuan-tuan. Jadi manusia tengok apa Quran banyak, main judi lagi. Apa Quran banyak. Ni orang tak meraihkan Qurannya. Apa Quran banyak ni, tapi tak puasa. Waduh ya Allah, dia tak raihkan ayat Quran. Tak sembahyang, tapi apa Quran banyak. Hafal Quran tapi buka aurat lagi. Ni manusia jahat. Nabi kata tu paling jahat. Kerana apa? Dah ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu tadi. Tuan-tuan, maka Bal'am bin Ba'urah ini ditimpa pula dengan doa Nabi Musa alaihi salam. Apa Musa nak daripada Musa apa? Pada Bal'am tu, dia minta Allah Ta'ala cabut iman siapa? Iman Bal'am tadi. Tercabut iman, habis, kosong, macam nak gila. Akhirnya mati Bal'am dalam keadaan lidahnya terjeli. Melet, tahu melet? Lidah tu keluar. Orang mati melet, dia ada mati terbeliak. Orang kata tak sampai hajat katanya, ngidam tak dapat, macam-macam lah kan. Tapi terjelih ni macam Bal'am bin Ba'urah. Walau syi'na la rafa'nahu biha,
Kalau kami nak, Allah Ta'ala kata, kami boleh angkat Bal'am ni ataupun orang-orang macam Bal'am, banyak ilmu, kami boleh darjat dia kami boleh tinggikan. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia cenderung kepada dunia. Wattaba'a hawa, dia ikut hawa nafsu dia. Masaluhu kamasalil kalb, perumpamaan orang macam Bal'am ni, tahu hukum tak buat, ya, tahu halal haram melanggar. Seperti apa? Seperti anjing. Jadi boleh panggil anjing orang macam tak sembahyang, anjing betul kau ni. Maghrib kat simpang 4 tak sembahyang, boleh tak boleh? Boleh, ayat ni semua boleh. Tapi kita caralah kan. Tuan-tuan nak bagi tak masalah, tapi cuma tunggulah risiko dia kena lempang lah. Kena terajang, itu nombor 2 lah. Tapi maknanya boleh atau tidak? Boleh, Allah Ta'ala sebut masaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan orang macam ini macam anjing. Dulu Allah Ta'ala sebut macam apa? Para Bani Israel yang langgar hari Sabtu tu macam apa? Itu bukan macam lagi, memang beruk je. Beruk. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kamu langgar ya hari Sabtu. Hari Sabtu jangan mancing, kau pergi mancing juga. Ini hari apa ni? Kan? Boleh mancing. Saya malam tadi lepas kuliah orang tu tanya. Rupanya dia tak berapa faham kan, kita sambil sikit-sikit je. Dah kira pendek. Ustaz, tak boleh mancing ke hari Sabtu? Betul lah. Dia katakan itu syariat dulu. Umat Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi ni hari besar dia kan hari Sabtu. Hari Ahad orang Nasara, orang Kristian. Kita hari apa? Hari Jumaat. Sebab tu saya sebut dulu dalam kuliah kitab dulu, hari Jumaat bukan kita tak boleh mancing, boleh. Tapi pastikan kena sembahyang Jumaat juga. Kau pergi ke tengah laut sana, sembahyang Jumaat wajib balik. Mampu ke? Tak mampu. Lepas tu tak boleh keluar. Kalau nak keluar apa nanti lepas sembahyang Jumaat. Kena hati-hati. Sebab hari kita adalah hari Jumaat. Allah Ta'ala tengok sebut beruk. Artinya boleh tak panggil orang jahat beruk? Boleh. Cuma tunggulah risiko dia. Orang akan buat apa pada awak? Itu biasalah kan. Dia mesti ada cabaran dia. Beruk betul kalau tak puasa, boleh tak? Boleh. Kerana macam itulah Allah Ta'ala sebut orang-orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Contohnya apa? Langgar hari Sabtu. Langgar perintah Allah Ta'ala. Tu je. Yang lain dia kiaskan dengan amalan lain, boleh, tak jadi masalah. Ini saya belum cerita jadi babi lagi. Dia babi, apalagi anjing, beruk, semua boleh sebut. Syaitan pun boleh Allah Ta'ala sebut. Allah sebut dalam Quran tu. Nak sebut orang tu setan pun boleh. Kalau perangai dia macam setan, tak sembahyang setan, betul? Betul, tak jadi salah. Wa idza khalau ila syayatinihim, betul? Apabila orang-orang ni, dia orang-orang yang jenis kepala macam ni, bengong sama ni, dia balik kepada siapa? Ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Kan Allah Ta'ala sebut setan orang tu. Jadi kita boleh sebut setan, boleh. Tuan-tuan, ni gelaran-gelaran yang kita tak maulah kita dapat ni. Celaka, beruk, anjing ataupun babi ni, semua benda haram-haram jadah ni. Beruk okey juga, boleh cium, boleh bawa rumah, boleh selalu panggil apa? Petik buah kelapa, beruk ni. Tapi anjing pun nak buat apa? Anjing bukan setakat anjing biasa, bukan anjing bela tu yang comel dah. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Masaluhu kamasalil kalb in ta'mil alaihi yalhas. Engkau hambat dia jadi melek, jadi jelir lidah engkau. Erti anjing odok, anjing yang meleleh dia tu, yang lidah terjelir. Ini perumpamaan Bal'am lah ni. Pernah nampak tak anjing terjelir? Yang jalan pun jelir lidah, dia duduk pun dia jelir lidah, betul? Dia rehat pun betul. Dia cek kerja dia itu je. Apa maknanya tu tahu orang terjelir lidah? Maknanya orang yang tak cukup lagi.
tak marem-marem, tak apa-apa lagi. Dia nak lagi, lidah dia telir lagi. Ataupun dengan makna juga, orang buat baik ni, dia ejek-ejek je. Apa kumpul-kumpul ni, terawih-terawih penat-penat ni? Apa duduk-duduk kuliah subuh ni? Dia lalu dia melet. Dia ejek. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Kalau kamu tinggalkan orang macam ni, kamu biarkan, kamu tak dakwah dia, dia pun akan yalhas. Dia ejek juga. Allah Ta'ala sebut ni. Kerana apa? 3. Sebab apa kerana menjadi macam ini? Kadang-kadang juga mesti kerana 3 anggota, 3 unsur, 3 organ. Apa dia? Hati, mata, telinga tidak digunakan dengan sebab sebaik-baiknya. Dalam suratul A'raf Allah Ta'ala sebut apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami dah peruntukkan untuk neraka jahanam ni apa? Kebanyakan isi dia jin dan manusia. Kenapa? Manusia jin ni tempatnya banyak di neraka jahanam. Saya kata tak guna 3 ni. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak nak faham Quran. Nampak? Baca aja. Faham tak? Nak ngaji-ngaji, nak mempedalam Quran ni tak boleh. Ini sensitif. Jadi jahil, tak faham akan Al-Quran. Wahum apa? A'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tak mau tengok kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala hentamkan tsunami, tanah runtuh, kemarau panjang, bala penyakit dan sebagainya. Dia tak nampak. Dia nampak tapi tidak pada hakikat. Yang dia nampak, ini sebab kajian sains. Bumi itu tergelincir bawah tu dasar laut tu. Itu je yang dipandang. Dia tak pandang bahawa itulah takdir qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pandang yang itu. Yang dia pandang atas kajian-kajian dia semata mata-mata jadi begitu. Tanah runtuh sebab apa? Ini sebab pokok banyak tebang lah. Buat rumah banyak. tak ada yang apa, masak apa dia tak kuat. Ya, yang betul lah. Tapi dengan izin siapa? Dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerosakan di lautan dan di daratan ini adalah disebabkan oleh kerja siapa? Kerja tangan manusia. Nampak? Allah Ta'ala rasakan supaya kita ambil pengajaran ataupun kita insaf tuan-tuan. Wahum adhanun la yasma'una biha. Tapi bila mereka ada telinga tapi tak nak dengar ya Allah Ta'ala. Sensitif dengar tazkirah ni. Cukup sensitif. Tak boleh. Tok Peti pun dah keluar dalam sinar. Betul? Tok Peti kata tazkirah ni nanti boleh mengganggu orang tarawih ni. Tapi dia itu bukan arahan lah. Itu pun majikan aku juga tu. Nanti dia tarik aku punya tauliah kan, payah juga. Tapi dari segi prinsip pandangan tak salah kita bagi pandangan. Itu pandangan dia, saranan dia. Dia belum turun order lagi, tak ada turun arahan dah. Cuma dia kata tazkirah kena sebelum isyak ataupun sebelum tarawih. Minggu 9 pun buat juga. Bila dia panggil saya tazkirah, tapi selepas isyak terus bawa tazkirah. Lepas tu tarawih terus. Terpulanglah dia kata, tengok keadaan kebiasaan orang-orang di situ. Sedikit benda ni kena bagi peringatan. Kadang-kadang bertemu ramai ni, berkumpulnya hadir ramai ni pada waktu tarawih itu kan, bila lagi kita nak bagi tahu, bagi peringatan sekurang-kurangnya. Bila dia tidur nanti dia tengok, ingat anjing ke aku ni. Itu nama penting tazkirah ni. Peringatan bukan nak banyak. 10 minit, 5 minit pun okey. Bagi tahu, anjing. Aku tak nak tinggal puasa lagi. Anjing aku ni. Atau peringatan nama tu. Walaupun dah tahu selama ni bahawa meninggalkan apa? Puasa tu berdosa besar, sembahyang tu dosa besar. Tapi kadang-kadang akibat dia tidak ada peringatan, tak ketuk jiwa ni.
Sebab dalam tarawih ni baru hadir kan. Dulu tak pernah hadir. Yang hadir orang tu je, Tok Imam, Tok Bilal itu je. Tapi yang lain tak. Tapi dalam kesempatan Ramadan tu, dan saya tidaklah galakkan begitu panjang dalam tazkirah tarawih tu kan. Kita faham kawan-kawan penat. Ya dia mereka apa? Kerja, dia letih kan. Lagi-lagi kalau hari bekerja. Bagilah peringatan. Saya kata 5 minit, 10 minit kan? 15 minit okey lah. Tidaklah perlu panjang-panjang sangat. Kerana betul itu saranan lah daripada Tok Peti kan. Bukannya pengarah kan? Bukan pengarah. Tok Peti keluar dalam, saya terbaca. Saya tak baca pun, kawan-kawan bagi tahu dalam sinar. Tapi dia terus kira. Kerana apa nak gunakan ni? Saya kata tadi, wahum azanun la yasma'una biha. Tak pernah dengar ni. Alah ustaz, boleh dengar lah kat YouTube. Lain. Boleh dengar kat TV. Lain tuan-tuan. Tuan-tuan pergi stadium kerana apa? Nak tengok live kan? Nak tengok live. Dapat pemain tu nak pergi peluk dekat, pergi padang. Peluk aku kan mari. Live. Kalau rakaman tak main dalam TV kadang-kadang. Boleh tak masalah. Tapi rakaman ni kadang-kadang disunting. Tak sedap pula, tak puas hati. Dia kena live, nampak betul. Tengok pergi stadium tu, wah, seronok dengan sorakan dia, suasana dia ketika perlawanan tu. Begitu juga dengan kuliah. Dia kena live. Kita datang ni. Kalau kat rumah tu dia bukan dengar kadang-kadang. Dia pergi channel Citra. Tengok Bella. Betul? Ni kita tengok. Ada jadi macam ni. Penuh budak-budak kalau kita tak jaga TV bulan puasa ni, dia baring depan Astro tu, Bella, Citra. Nanti Kincan. Kincan tu sedap juga cerita tu. Kadang-kadang ada pengajaran. Cerita kartun ni. Itu je tuan-tuan. Nampak? Jangan katalah kalau di rumah ni dah ada banyak pilihan. Sebab tu pentingnya kita memperdengarkan walaupun tak banyak, sedikit lah. Kita kena ambil tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebab tak ada sarapan ni, ada 1 jam lagi lah. Tuan ya, ngantuk. Saya faham kita pernah ada kuliah lagi lepas ni kan, insyaAllah. Jadi saya tak nak panjangkan. Tapi ingat tuan-tuan, celaka ni. Saya baru sebut satu tu, iaitu apa tadi? Iaitu alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Yang kedua siapa? Saya sebutkan secara ringkas lah, iaitu orang yang wa yasudduna an sabilillah, orang yang menghalang orang lain pada jalan Allah Ta'ala. Satu tadi apa? Lebihkan dunia atas akhirat, celaka juga. Yang kedua, orang yang menghalang imarah agama ni, agama halang benda-benda baik, halang, tak suka. Ini sebab munafik kan. Sebab munafik ini ba'duhum min ba'din, antara mereka ni bersekongkol, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu kerja munafik. Dia tak suka benda baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang celaka juga, wa yabghunaha iwaja. Dia suka kalau agama ini jadi bengkok, jadi tak betul. Gunakan agama untuk rosakkan agama. Ini juga perangai orang munafik. Agama caranya guna agama biar orang nampak itu baik, tetapi dalam itu tuan-tuan, dia gunakan macam-macam cara supaya tidak telus, tidak tepat apa yang diamalkan ni. Saya tengok contoh, ambil kalau golongan Syiah ni lah, nampak macam agama. Agama. Minta maaf lah kawan-kawan Syiah kalau ada tu. Biasa ada kot. Agama betul. Sembahyang. Nampak? Ni bahaya tuan-tuan. Tu kita kena berhati. Tapi boleh liwat. Ini Syiah ada ni. Tuduh Sayyidina Umar kaki liwat. Ni perangai-perangai ataupun tanggapan apa pegangan ahli Syiah. Kadang-kadang bahaya. Banyak sekarang ni Syiah ni digombak dah menular. Kita tak maulah perkara-perkara yang macam ini menjadikan kita kadang-kadang dalam agama tu jadi samar, menjadi tak betul, jadi kelang kabut. Jadi saya taklah sentuh tu Jadi ingat beberapa perkara, gelaran-gelaran kita tak mau
gelaran beruk itu pada diri kita, anjing pada kita, babi pada kita, celaka kepada kita. Itu semua gelaran-gelaran buruk yang terdapat dalam Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan hindarkan. Beramallah terus tuan-tuan, insya-Allah. Ya, sikit-sikit apalah Quran dan puasa ni, tak buat apa kan. Rugi. Sebab Nabi pernah sebut, allazi innar rajula laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharab. Nabi kata, seorang lelaki, seorang manusia, kita ni orang Islam, kalau tak ada dalam sanubari dia sedikit daripada apa? Quran, hafal sikit pun tak ada. Ibarat orang itu macam apa? Rumah yang kosong. Saya hafal Ustaz, inna ataina kal kausar. Itu je kan. Alah, tambah sikit dalam puasa ni. Qul Allahu ahad ke, tambah lagi kan. Dah 2 dah. Banyak juz amal tu hafalkan. Jadikan Quran ni bacaan di mana-mana. Sebab itu Nabi kata, sunyilah kesiannya. Macam juga rumah, macam rumah yang kosong, betul? Tak dibaca Quran, berdendang aja. Ni lagu Dendang Perantau lah tu kan. Penuh nak raya. Orang Melayu ni kalau raya sayu dia, tak balik kampung, oi menangis. Tu orang Melayu tu. Saya tengok. Yang ketawa tak balik tu nangis ni. Oh, kencur orang ni. Dendang Perantau aja. Okeylah, boleh juga sekali-sekala Dendang Perantau tu. Tapi ngaji tu Jangan tinggalkan. Berjalan berat kereta apa, baca. Seronok tuan-tuan kalau menghafaz Quran ni. Mana-mana, itu satu amalan paling mudah. Tak perlu apa, baring, duduk, kerja, sidai baju makcik, goreng cekodok. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nanti keripaknya. Suami suka makan. Betul. Baca. Tapi janganlah bila mencangkung berak ngaji, jangan. Itu tak boleh lah. Ustaz kata mana-mana dah tempat-tempat selain daripada tempat-tempat tu. Baca Quran sambil berjalan, bekerja, zikir yang baca Quran, baca Quran. Banyak pahala dia tuan-tuan. Dan paling mudah saya kata, tak perlu nak berwudu pun. Kalau kita hafal ni kan, mana-mana kita boleh baca. Itu satu contoh kelebihan tuan-tuan. Banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cubalah, saya seru diri saya terutamanya, dan mengajak tuan-tuan sama-sama sekalian kita tingkatkan sedikit, tak banyak, sikit. Hafalkan Wadduha, surah Al-A'la kan, tambah lagi sikit surah Al-Ghasyiyah, sama dapat 30 awal akhir kan. Melayu pun suka awal akhir kan. Kalau tahlil pun awal akhir. Dia baca Fatihah, ujungnya qul a'udzu binnas. Apel tu. Atau qul Allahu ahad 3 kali baca qul Allahu ahad ni macam khatam satu Quran, Nabi kata. Sebab itu dia tak nak hafal lagi. Qul huwallahu, dipantainya rakaat kedua sembahyang tarawih. Ni saya pergi cakap macam ni, orang kampung marah dia dengan aku. Sebab dia baca qul Allahu ahad. Besok malam 15 ni dia akan baca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul? Itu dia dah tak apa. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah mana-mana yang mudah daripada Quran, boleh. Tapi tak begitu bila gaji, betul? Dia kata, gaji tak naik umur dah 50 nak pencen, gaji basic lagi. Siapa tak meradang? Meradang lah. Kacau tuan-tuan, bandingkan tuan-tuan punya amal begitu. Dari dulu, dari kecil sampai sekarang, qul Allahu ahad, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anak kita tu dulu dari kecil dengar tu, balik luar negeri, balik kampung, itu juga dia dengar. Qul Allahu ahad, inna anzalnahu. Itu je. Tak ada pertambahan. Lepas tu kadang-kadang kita panggil orang tahfiz kan. Imam-imam kita boleh rehat, panggil anak-anak kita ni hafal Quran, memperdengarkan. Taklah nak suruh satu hari satu juzuk, tak ada. Bukan mesti sunnahnya pun begitu dah. Tengok baca mana-mana. Tapi pertambahan dalam amalan-amalan, tingkat amalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Lebih lagi pada bulan Ramadan ni tuan-tuan. Setakat itu saja, insyaAllah. Saya mohon ampun dan maaf terlanjur terkasar bahasa saya. Ingat tuan-tuan, anjing, beruk, babi, cilaka, jangan sampai kita termasuk daripada golongan tersebut.
Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.